Assalamualaikum dan warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini kita ada sebuah lagi motosikal untuk review tawaran terbaru oleh Yamaha Moto, Yamaha Tracer 9 GT. So inilah dia Yamaha Tracer 9 GT, tawaran terbaru oleh Yamaha Moto. Okay, so motor ni sekarang dah berada di pasaran selepas pelancaran global pada tahun lepas. Okay, so kita dah dapat MT-09 2021 dan Tracer 9 GT 2021. Jadi apakah kemaskini terbaru bagi tahun ni? Okay, so upgrade yang paling besar adalah engine yang sebelum ni 847cc CP3, sekarang dah naik 890cc. Dan kuasa dia pun dah meningkat kepada sekitar 117 horsepower. Okay, so memang ada peningkatan kuasa yang agak mendadak kat situ. Bukan itu saja, bagi model tahun 2021 ni, Tracer 9 GT, sebelum ni Tracer 900 GT kan, swing arm belakang pun dah lebih panjang, sekitar 2 inci lebih macam tu. Kita ada floating disc 298mm, okay, berkembar. Kita ada brake caliper 4 piston depan, 2 piston belakang dari Nissin. Okay, dan yang ni yang saya rasa penting juga untuk diperkatakan adalah suspension depan dia sekarang fully electronic. Okay, electronic semi suspension daripada Kayaba. Daripada atas ni nampak, alright, Kayaba. Dan monoshock belakang juga fully adjustable. So apa yang korang nampak bagi tahun 2021 adalah sebuah Tracer yang dipertingkat dengan cukup banyak engine, suspension, okay, kuasa. Kita juga ada quick shifter. Dan kena cakap pasal ni lah, tempat duduk pilihan dia. Tempat duduk dia sekarang memang sangat-sangat selesa, jauh lebih selesa berbanding model sebelum ni. Dan yang penting dia punya design tempat duduk untuk pilihan jauh lebih baik lah. Okay, orang rumah saya memang sangat-sangat suka, dia kata selesa. Bukan saja selesa, tapi ruang antara dia dengan saya kat depan cukup banyak. So dia cakap satu improvement yang sangat-sangat besar daripada daripada Yamaha. Okay, so tangki 18 liter, agak besar, cukup baik untuk long distance touring. So kita tengok dia punya TFT screen kat depan ni. Alright, so kita ada TFT screen berkembar. Setiap satu daripada ni dia punya size dia dalam 3.5 inci. So gabung dua jadi 7 inci lah. Alright, so kita ada fungsi yang mana korang boleh kawal TFT screen ni dengan butang dekat tepi ni. Okay, menu scroll ni. Alright, yang mana korang boleh adjust segala info yang ada kat sini. Okay, so saya tak nak cakap banyak sebab selebihnya apa kata kita naik atas motor, kita ride. Sebab hari ni adalah hari untuk saya hantar motor ni. Jom. So engine dia memang bunyi sedap gila lah. Alright, so jom kita start ride. Sebab hari ni hari nak pulangkan motor ni. Okay, so Yamaha Tracer 9 GT 2021. Seperti yang saya cakap di awal video, bagi tahun ni, bagi tahun 2021, kemaskini yang dilaksanakan terhadap model Tracer 9 ni adalah bahagian engine dia lebih besar daripada 847cc ke 890cc. Masih lagi CP3. Okay, kuasa meningkat kepada 117 horsepower, 90 Nm torque macam tu, tak silap saya. Okay, so pada aspek kuasa memang motor ni jauh lebih berkuasa daripada generasi sebelumnya. Tapi yang buat saya suka motor ni sebab dia ada banyak kemaskini yang ketara. Okay, selalunya orang kata update ni tak terlampau besar sangat kan, tapi tak, pada model ni memang korang dapat jajan yang sangat banyak. Apa yang saya suka adalah dia punya semi active suspension daripada Kayaba, electronic suspension ni, yang mana korang boleh pilih sama ada mode 1 atau 2. Okay, satu soft dan 2 yang lebih sport lah. Okay, so selain daripada dua tetapan tu, memang walaupun dia semi active suspension, tapi korang tak ada dibenarkan buat sebarang customizable punya settings. Okay, so korang terpaksa lah ikut tetapan yang
telah ditetapkan Yamaha. So motor ni datang dengan dua pilihan warna. Yang saya bawa ni sekarang warna grey dengan biru, dan lagi satu warna merah hitam. Tapi saya rasa kombinasi warna yang ni lebih baik lah. Okay, dia nampak kena. Cumanya saya rasa macam lagi best kalau kita dapat yang Yamaha blue tu kan. Saya suka warna tu. So apa first impression yang saya boleh cerita tentang motor ni? Okay, handling wise memang sangat-sangat best. Okay, saya rasa kalau pada pendapat peribadi saya, model sebelumnya terdapat vibration yang agak ketara jugalah. Tak rasa sangat tapi agak ketara lah. Okay, kalau dibandingkan dengan model ni, model ni memang sangat-sangat smooth. Dan yang bestnya, dia punya throttle tu memang lebih terkawal berbanding dengan sebelum ni. Dia agak rasa jerking sikit bila pulas kan. Yang ni memang sangat-sangat very linear. Bila korang nak agresif, dia boleh agresif. Tapi bila korang perlukan dia untuk kuasa tu disalurkan dengan lebih lancar tu, dia memang buat macam tu. So pada saya, it's a very good improvement lah daripada model sebelumnya. Saya memang minat Tracer ni sejak daripada Tracer 900 GT lagi diperkenalkan. Pada saya dalam segmen sport touring, dia yang menawarkan harga yang paling mampu milik lah. Okay, tapi of course terdapat peningkatan harga daripada generasi sebelumnya disebabkan adanya enjin lebih besar, spek dan komponen yang lebih premium. Okay, macam saya cakap, fully adjustable suspension. So peningkatan harga tu faham lah. Okay, so harga dia bagi model 2021 ni adalah sekitar 69,000 harga asas atau harga body sahaja. Jadi campur tolak darat bahagi, insurans, road tax dan sebagainya, kita lihat harga dalam 72-73 lah tak silap saya. Nah, motor ni kalau untuk pasaran Europe datang dengan panniers sendiri Yamaha. Tapi untuk pasaran kita memang kita dapat panniers tu. Saya tak tahu sebab apa. Mungkin itu soalan yang perlu diajukan kepada pihak Yamaha lah. Tapi motor yang saya bawa ni dah telah dipasang dengan GV Tracker Atlas. Okay, so nampak cantik jugalah dengan aluminium box tu. Cumanya saya suka sebenarnya yang panniers yang daripada Yamaha tu, sebab memang masuk dengan motor ni. Design dia lebih menarik. Weh, mati je. Saya rasa ada orang adjust lah dia punya lever ni. Ada. Itu masa saya ambil tu macam tak rasa sangat. Okay, motor ni datang dengan fungsi quick shifter. So korang memang boleh have fun gila-gila dengan motor ni. Memang layan habis. Pada saya fungsi quick shifter pada Tracer 9 GT ni memang pada saya lah secara peribadi, quick shifter dia tu sangat lancar, very smooth, almost perfect lah saya boleh cakap. Memang layan gila. Langsung tak ada rasa jerking ke apa ke. And tak ada rasa sangkut ke. Sebab ada setengah foot packs yang dia punya foot packs tu, gear lever dia yang quick shifter tu bila tukar tu ada rasa macam sangkut-sangkut. Yang ni tak ada. Memang sangat-sangat smooth. Dan kalau korang boleh nampak dekat bahagian depan ni, dia punya TFT screen ni, okay, dia berkembar. Alright, 3.5 inci TFT screen saya sama yang ada pada MT-09 yang saya dah review sebelum ni. Korang boleh check video review tu. Pada saya lah, dia agak masih benda yang sama saya cakap dalam review MT-09. So dia punya TFT screen tu agak kecil. Yalah 3.5 inci kot. Okay,
korang boleh nampak dia punya speedometer, gear indicator, okay. Dia punya mode riding, jam, fuel indicator, fuel gauge tu ada, RPM meter ada. Cumanya dia macam agak kecil lah, okay. Itu je lah. Saya tak kata tak nampak, tapi agak kecil. Sebab nak kata tak nampak tu tipulah, sebab dia punya penyalaan tu agak terang sebenarnya. Dan di sebelah kanan juga meter 3.5 inci. Kat situ adanya suhu, info suhu enjin, odometer. Tapi semua info kat situ korang boleh adjust, boleh tukar, okay, dengan hanya menekan butang mode atau menu dekat sini yang korang boleh scroll ni dengan senang. Dan seterusnya motor ni juga ada datang dengan fungsi cruise control, tapi dia bukan adaptive cruise control seperti yang ada pada Multistrada V4 dan sebagainya. Apa yang dipakai adalah cruise control konvensional. Jadi bila korang set kelajuan misalkan 100 km sejam, dalam apa jua keadaan dia tetap akan bergerak 100 km sejam. Dia mungkin akan perlahan sikit laju bergantung kepada permukaan jalan raya, tapi dia tak adalah slowkan jentera ni ketika ada kereta kat depan, tak ada. Itu adalah fungsi yang terdapat pada Multistrada V4S, KTM 1290 Super Adventure R dan juga BMW RT1250. Dan yang best tentang motor ni, okay, dengan harga 69,000, korang juga dapat dengan handguard yang pada saya memang cukup lebar, okay. Korang juga dapat adjustable windshield kat depan ni, penghadang angin boleh laras ni. Yang Yamaha kata dia boleh adjust 10 tahap. Tapi sebenarnya kalau tanya saya lah, okay, sekejap saya tunjuk. Dia punya ni sekali tarik je. Dan daripada turun ke naik tu perbezaan dia dalam 2 inci, okay. Saya harap dia punya windshield ni macam kalau naik tu at least biarlah 3-4 inci. Sebab sekurangnya kalau naik tu adalah perbezaan dengan selain berbanding dengan waktu dia turun. Pickup dia sangat-sangatlah powerful, sebab ini adalah sebuah enjin daripada MT-09 Master Torque. So korang dapatlah torque yang sama, agresif, sama lasak dia. Cumanya dia punya throttle tu beza dengan Monster. Korang pula sikit dia buka terus tau. Tapi Tracer ni dia lebih lembut, lebih linear. So bila korang buka throttle tu dia punya power delivery tu tak terlampau mengejut. Jadi korang tak adalah rasa macam terkejut macam bawa motosikal naked MT-09 tu. So yang tu antara satu aspek atau penambahbaikan yang Yamaha buat supaya lebih sesuai bagi sebuah motosikal sports touring. Now, segmen motosikal sport touring ni ada banyak. Okay, kita ada pencabar dia BMW F900XR, BMW S1000XR, kita ada Kawasaki Versys 1000 GT. Okay, so itu semua berada dalam kelas yang sama. Tapi pada saya kalau bercakap soal harga, value for money, perbandingan specs, saya rasa Tracer 9 GT ni berada dalam kelas dia tersendiri lah. Memang pada saya apa yang Yamaha tawarkan pada sebuah motosikal berharga 69,000 ni memang satu kejutan. Yalah, mana nak dapat harga 69,000 tapi korang dapat electronic suspension. Perlu diingatkan electronic suspension ni adalah selalunya specs yang didatangkan pada model yang berharga sekitar 100,000 ke atas. Okay, seperti BMW GS, Multistrada V4S, okay, KTM 1290 Super Adventure. So tu semua motosikal yang berharga 100,000 ke atas. Tapi pada Yamaha Tracer 9 GT ni korang boleh enjoy komponen premium tu pada sebuah motosikal Jepun yang berharga tak sampai 70,000 pun. Okay, harga asas lah.
So untuk pasaran luar, Yamaha ada tawarkan Tracer 9 dan Tracer 9 GT. Tapi untuk pasaran kita, Honda Yamaha Motor hanya bawa masuk variant GT sahaja, variant tertinggi lah. Okay. Lagipun saya rasa kalau bawa masuk yang variant Tracer 9 standard tu permintaan dia agak rendah, sebab orang kita memang kalau boleh prefer yang high spec terus. Okay, so seterusnya tangki. Macam saya cakap di awal video, tangki dia 18 liter. Korang boleh ride hampir 300 km, tak ada isu. Okay, motor ni memang dibina untuk tugangan jarak jauh. Now, kalau ada orang tanya, selalunya ada orang tanya lah, sesuai tak kalau nak buat daily? Yes, sesuai. Macam saya sekarang ni pakai pannier kiri yang kanan. So, nak pakai daily tu agak tak sesuai lah. Saya prefer pasang top box saja. Tapi motor ni saya rasa memang masuk lah bila pasang top box. Ada setengah motor, especially sport touring, bila pasang top box macam tak kena tau. Dia macam kena pasang pannier saja baru nampak macam sport. Tapi Tracer 9 GT ni dia punya rupa keseluruhan tu nampak agresif. So bila pasang top box tu rasa nampak memang kena lah, memang masuk dengan image dia tu. Pick up power dia. Yang saya suka pasal motor ni, okay, previous generation punya Tracer 900 GT, dia punya delivery tu lebih mengejut. Maksudnya walaupun dia motosikal sport touring, tapi dia punya power delivery tu lebih memang nak almost similar dengan MT-09. Okay, yang tu memang kalau korang bawa, memang korang rasa dia suruh pekik, terlolong, suruh bawa laju. But itu bukan case-nya pada Tracer 9 GT ni. Korang boleh cruise 70, 80, 90, 100, no problem. Dia engine tu tak dirasa macam it's screaming, asking for korang untuk pulas, buka throttle dengan lebih banyak. Tak ada. Dia bila korang perlukan motor ni bergerak dengan santai, 80, 90, 100 km sejam, dia memang mampu buat. Tapi kalau korang perlukan power pada waktu tu, korang buka je throttle, dia punya pergi memang tak ingat. Nampak tak saya puji lebih sangat pasal motor ni? Sebab saya memang suka motor ni. Saya memang antara consideration untuk next bike saya. So motor ni sememangnya menawarkan segala ciri-ciri komponen premium yang saya nak. Tapi bajet dia saya tidaklah terlalu keras. Jadi kalau nak dibandingkan seperti saya cakap tadi, Multistrada, KTM 90 Super Adventure, BMW R1250 GS dan sebagainya, harga dia semua agak keras. Okay, 100,000 ke atas. So motor ni dengan harga 69,000 korang dapat semua ciri komponen yang premium ni, memang berbaloi sangatlah bagi korang yang berkemampuan. Oi, quick shifter dia seronoknya lah, hai. Sport touring tapi korang boleh have fun juga. Itulah yang paling best tu. Now, pada Tracer 900 GT sebelum ni, ramai yang komplain yang dia punya bahagian belakang dia, subframe dia tu tak boleh carry berat yang terlampau berat, atau pillion yang berat sikit, sebab dia akan efek prestasi keseluruhan jentera ni. But benda tu dah diatasi apabila Yamaha memperkenalkan swing arm yang 1.2 inci lebih panjang. Okay, so bila lebih panjang, dia punya kadar kemampuan untuk tampung berat tu jauh lebih baik, improve dengan sangat-sangat baik lah. Saya letak wall saya kat belakang ni, dia cakap memang sangat-sangat selesa. Tempat duduk dia pun jauh lebih selesa. Okay, sebelum ni pada dia kata yang pesaing Tracer 9 GT iaitu Triumph Tiger 800, Triumph Tiger 900,
mempunyai tempat duduk belakang pilih yang selesa. Tapi dia kata Tracer 9 GT ni surprisingly pun sangat-sangat selesa untuk dia. Dia kata ruang yang ada antara dia dengan saya pun besar. So itu yang dia sangat-sangat suka. Oh, braking dia memang sangat-sangat best. Dan of course motor ni datang dengan beberapa ciri standard, antaranya ABS. So ABS dengan bantuan kaliper 4 piston dengan floating chakra brake, floating disc tu 298mm. So braking wise dia memang pada saya sangat-sangat baik. Pada saya lah, sekiranya korang kat luar sana mencari sebuah motosikal touring, yes, motosikal touring sekarang ni memang antara permintaan yang agak tinggi kat mana-mana pasaran pun termasuklah di Malaysia. Sebabnya kemampuan dia untuk digunakan dalam apa jua senario. Tak kisahlah nak ulang alik kerja, nak sekadar weekend ride, nak ride jalan jauh, nak ride dekat-dekat, okay, nak ride santai ke Lemang Toki dan sebagainya. Motor ni memang mampu untuk buat semua tu dengan sangat-sangat baik. Kekurangan pasal motor ni sebab saya dah puji apa semua. Okay, so macam saya cakap, dia punya windshield ni kalau boleh buat lebih, bila adjust tu buat lebih tinggi lah. Alright, dia setakat ni kenaikan dia daripada low setting ni, okay, ni paling tinggi, dia naik 2 inci daripada waktu dia rendah macam ni. So dia tak terlampau banyak sangat perubahan. Kalau boleh saya prefer kalau bila kita tarik naik atas tu memang dia naik banyak, kita rasa perubahan tu, supaya tunggangan tu jauh lebih selesa. Okay, tapi saya rasa masalah ni boleh diatasi dengan penghadang angin yang aftermarket yang berlambat kat luar sana. Kita pun dah nak sampai dah. Hai, saya rasa ni antara motor yang saya rasa sedih lah untuk pulang balik. Because saya memang target motor ni lah. Selepas saya let go saya punya Aprilia Fever 750 tu, dia menawarkan semua aspek yang saya nak. Dan saya rasa korang pun memang akan suka lah motor ni. Satu pembelian yang berbaloi dengan harga RM69,000 tu, okay, sebab korang dapat sebuah motosikal yang sangatlah canggih dan datang dengan komponen premium yang pada saya jarang-jarang ada dekat motosikal berharga macam ni. So kita dah sampai. So itu je lah review kami di Motor Melaya mengenai Tracer 9 GT. Seperti biasa, untuk maklumat lebih terperinci layari www.motormelaya.net. Dan juga jangan lupa like, share dan subscribe video ni sebab kita akan bawakan lebih banyak video untuk korang di luar sana. Jadi itu saja. Assalamualaikum.